Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Kamarul Azhar bin Yusuf. Saya belajar di Kolej Pengajian Islam Johor iaitu Mersa. Saya mengambil Diploma Pendidikan Islam semester 1. Dan pada hari ini saya akan membahas tajuk Asas Psikologi. Nama pesarah saya ialah Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh. Yang pertama, saya akan membahas ialah 2.2 aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri dari segi. Yang pertama, ketidaksamaan aspek perkembangan secara fizikal, mental, sosial, emosi di kalangan individu. Yang kedua, ciri-ciri pola tingkah laku yang membezakan antara individu. Yang ketiga, setiap individu berbeza dari segi lahiriah dan rohaniah, kadar perkembangan tingkah laku dan kebolehannya buat dan takbir 1997. Yang keempat pula, perbezaan individu satu hakikat yang tidak boleh dinafikan tetapi sering diabaikan apabila manusia mengambil tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Tahun 1993, e.g. dalam menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Yang seterusnya 2.2.1 iaitu fizikal, perbezaan yang diwarisi individu unik kerana ia ciptaan baru. Yang kedua, dapat dilihat luaran paras rupa, susuk badan, tinggi, berat saiz, jantina, kemahiran fizikal, kebolehan kerja tangan, warna mata, rambut dan kulit, bentuk hidung, mata, telinga, perwatakan tidak dilihat dalaman, saiz otak, jumlah neuron dan lain-lain. Yang seterusnya, yang ketiga ialah perbezaan ini ketara semakin meningkat umur perbezaan daripada sifat asal. Contoh, umur perbezaan lelaki dan perempuan. Bayi, saiz bayi lebih besar daripada bayi perempuan dan berterusan hingga ke sekolah rendah walaupun ada pertindanan. 11 tahun, kanak-kanak perempuan mempunyai ketinggian dan berat badan yang sama dengan kanak-kanak lelaki. 12 tahun, kanak-kanak perempuan capai kematangan lebih awal dan lebih tinggi daripada kanak-kanak lelaki. Faktor yang pertama ialah pewarisan telanjang. Neurologi tentukan perbezaan saiz, bentuk badan dan kadar pertumbuhan fizik. Yang kedua ialah baka, unit kombinasi ciptaan baru daripada generasi terdahulu, dan pemakanan seimbang, alat rangsangan, latihan fizikal. Yang seterusnya ialah kesan. Yang pertama, kesan alami lambat pertumbuhan. Yang pertama ialah pemalu, takut, rendah diri, tidak berkeyakinan dan berinteraksi, konsep kendiri yang rendah. Yang seterusnya 2.2.2 kognitif dan mental. Yang pertama ialah kecerdasan mental individu berbeza, keupayaan berfikir logik, belajar, mengingat, menakul, menganalisis, kebolehan berbahasa, mengira dan berimajinasi, kebolehan bertindak cepat, berfikir ke hadapan, pengetahuan sedia ada, pengalaman, latar belakang, kreativiti. Yang kedua, cara kanak-kanak mengkonsepsi dan sambungannya yang kedua ialah cara kanak-kanak mengkonsepsi dan mengkategorikan rangsangan pemilihan cara selesaikan masalah. Yang ketiga, faktor persekitaran. Yang pertama ialah
PBG, guru yang kondusif, mesra, berkesan. Yang kedua, guru perlu memerhatikan murid dengan rapi. Contoh, perbezaan kanak-kanak lelaki dengan perempuan dalam bidang tertentu. Sandrop 2001. Bidang mata pelajaran, perbezaan pencapaian kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. Mata, penyelesaian masalah sains dan sukan. Pencapaian kanak-kanak lelaki lebih baik berbanding kanak-kanak perempuan. Mata pelajaran tugasan, masakan dan jahitan. Pencapaian kanak-kanak perempuan lebih baik berbanding kanak-kanak lelaki. Seterusnya 2.2.3 emosi. Yang pertama ialah struktur emosi yang menjadi sebahagian personaliti, berbeza dalam situasi yang sama. Yang kedua ialah kecenderungan yang disedari untuk ke arah yang menjauhi objek dan diiring dengan perasaan fizikal tertentu. Yang ketiga ialah perasaan dan reaksi efektif. Yang seterusnya libatkan 4 aspek. Fisiologi. Yang pertama ialah fisiologi, perubahan fizikal yang aktif. Degupan jantung, mata terbeliak dan berpeluh. Yang kedua, kognitif, pemikiran, kepercayaan, ekspektasi. Yang ketiga, tingkah laku, ekspresi emosi, muka, posisi, gerak badan dan nada suara. Yang keempat ialah pengalaman subjektif, keseronokan dan tidak suka, kerumitan perasaan. Yang seterusnya ialah kebolehan mengawal emosi dan bertoleransi dan menyatakan emosi, ketenteraman dan penyelesaian emosi, kebolehan menanggung kekecewaan, kesabaran dan mengawal emosi, gembira, duka, suka, marah, benci, cinta, kasih sayang, takut dan lain-lain. Emosi seronok, daya penarik terhadap sesuatu objek, kasih sayang, cinta, keinginan dan kegembiraan. Emosi tidak seronok menjauhi sesuatu objek, takut, marah, benci dan duka. Kanak-kanak lelaki bersifat temperamen dan resah dan aktif daripada kanak-kanak perempuan. Yang seterusnya ialah 2.2.4, iaitu tingkah laku, kebolehan khas yang diwarisi, peluang alam sekitar yang luas dan galakan. Yang kedua ialah pergaulan, corak interaksi, bahasa dan gaya, kebolehan bekerjasama, ketangkasan bertindak dan perhubungan unsur kebudayaan, pakaian, sikap, ketangkasan bertindak, kebolehan bertanggungjawab dan bekerja sama. Yang ketiga ialah faktor peluang. Yang pertama ialah peluang dan gerakan positif, wujud tingkah laku positif. Yang kedua, persekitaran, keluarga, sekolah, rakan sebaya, media massa, kebudayaan mendorong individu bertingkah laku. Dan ketiga, kebolehan yang diwarisi dan digalakkan. Yang seterusnya 2.2.5 iaitu sosial. Yang pertama ialah Guilford 1959 menerangkan perbezaan sosial ikut ciri-ciri semula jadi, iaitu tariat yang akan tentukan sama ada individu itu pemalu, pendiam, mengasihkan diri, gugup, gelisah, impulsif. Manakala minat, sikap, keperluan, kecenderungan serta temperamen juga mempengaruhi individu. Yang kedua ialah Bandura 1997 menekankan pengaruh model ke atas tingkah laku
individu yang belajar tingkah laku tertentu melalui pemerhatian terhadap orang lain. Yang ketiga ialah cara kehidupan tersendiri termasuk dalam satu keluarga. Yang keempat, perbezaan dari segi agama, kepercayaan, budaya, sejarah mempengaruhi kehidupan, cara berfikir, sikap pergaulan dan pencapaian akademik. Yang kelima, boleh berinteraksi dengan ahli masyarakat dan persekitaran. Yang seterusnya ialah 2.2.6 iaitu rohani dan nilai. Yang pertama ialah falsafah hidup, pendirian dan keagamaan yang berbeza. Yang kedua, latar belakang kerohanian berbeza. Yang seterusnya 2.2.7 iaitu bakat dan minat. Minat membaca pengaruh rakan, ibu bapa datang dengan sendirinya. Yang kedua ialah bakat dan kebolehan semula jadi. Yang seterusnya ialah 2.2.8 perwatakan. Yang pertama ialah pemalu, pendiam, nakal, hyperaktif dan lain-lain. Yang seterusnya 2.2.9 penguasaan bahasa, BI dan sekolah luar bandar, pencapaian rendah. Penguasaan bahasa, dialek daerah, kenegerian, bahasa pasar, pemastik dan lain-lain. 2.3 ialah faktor yang mempengaruhi perbezaan individu. Yang pertama ialah berisiko dan bermasalah intelek, emosi dan sosial. Yang kedua, berbagai kebolehan khas, IQ, potensi berbeza. Yang ketiga ialah berbagai budaya daripada berbagai agama atau kaum. Yang keempat, pelbagai SES, atasan, pertengahan dan bawah. Yang kelima ialah alami proses sosialisasi berbeza, interaksi di rumah, guru dan rakan. Yang keenam ialah berbeza lokasi, bandar dan atau luar bandar, setinggan dan pendalaman. Yang seterusnya ialah 2.3.1 iaitu baka. Yang pertama, baka, sifat yang diwarisi daripada ibu bapa, nenek moyang, keturunan seperti warna kulit. Yang seterusnya, rambut, bentuk badan dan lain-lain. Yang kedua ialah baka tentukan ciri-ciri fizikal, warna rambut, kulit dan mata. Yang ketiga ialah ibu bapa cerdik lahirkan anak cerdik. Yang keempat, perangai kanak-kanak dipengaruhi baka. Yang kelima, ibu bapa cepat hilang akal, lahirkan anak yang kurang stabil emosi, iaitu pemarah. Yang keenam, kembar seuri yang dipelihara secara berasingan menunjukkan kecerdasan dan temperamen yang diwarisi. Yang seterusnya ialah 2.3.2 iaitu persekitaran. Yang pertama ialah persekitaran mempengaruhi aspek perbezaan individu seperti budaya, norma, keluarga, media massa yang bersifat sosial, kerohanian dan emosional. Yang kedua ialah faktor seperti amalan jagaan anak, kesihatan dan pemakanan, status SES dan kualiti sekolah. Yang ketiga ialah contoh anak angkat. Yang pertama, kajian mendapati IQ anak angkat adalah sama dengan IQ keluarga angkat mereka. Yang keempat ialah Baun Min 1980. 3 kali pemeliharaan autoritarian, permisif, membiarkan dan ibu bapa menyebabkan pembezaan individu. 2.4 iaitu kesimpulan, tidak boleh asingkan pengaruh baka dan persekitaran, setiap faktor dan peranannya. Yang kedua ialah persekitaran keterlaluan seperti permakanan,
kesihatan, keadaan hidup boleh jejaskan perkembangan. Kekurangan makanan menyebabkan kanak-kanak berambut kemerahan walaupun mewarisi rambut hitam. Pemakanan yang seimbang menyebabkan kanak-kanak lebih tinggi daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga ialah Farber 1981, kolerasi kecerdasan kembar seiras dibesarkan dalam persekitaran yang berlainan hanya 0.75 poin. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.